Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini adalah sebuah kisah seram. Kisah ini juga telah dikongsikan kepadaku oleh seseorang untuk aku menceritakan kisah seram ini kepada anda, para pendengar. Sebelum aku meneruskan kisah seram ini, aku mengharapkan kepada anda supaya subscribe, share, like dan juga komen tentang kisah seram yang akan aku kisahkan kepada anda. Semoga anda terhibur dan semoga juga anda semua berada dalam keadaan yang sihat, dirahmati oleh Allah, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur. Kisah ini adalah sebuah kisah berkenaan dengan berjumpa dengan kawan yang lama. Tapi ini bukan cerita aku sendiri, tapi ini cerita iaitu pada pengungsian yang telah dikongsikan kepada aku tentang ayah kawan aku iaitu Kit. Cerita ni terjadi di Taiwan sebab kita orang ni orang Taiwan. Kit dan kawan-kawan lain pergi camping kat satu tempat ni di Taiwan. Tapi sebab Taiwan ni kecil je, jadi tempat perkemahan dia orang ni walaupun nama je kat kawasan luar bandar, sebenarnya dekat je dengan sebuah pekan kecil. Jalan kaki pun sampai. Cuma pekan tu tak adalah maju sangat. Setakat kedai sebalika, kedai makan tu adalah. Satu malam, Kate ni malas nak masak makanan segera. Jadi dia pun jalanlah sorang-sorang menuju ke pekan tu nak cari restoran. Dia jumpa satu restoran, kita panggil restoran BBB. Jelah, dia pun cari tempat duduk, pesan makanan, main-main handphone. Tiba-tiba masa tengah tuang makanan, sampai tu dia ditegur oleh seorang lelaki. "Hey Kate, lama tak jumpa? Kenal I lagi tak?" Kate senyum-senyum je. Rasanya dia memang tak kenal siapa lelaki tu. Tak pernah jumpa pun. Tapi lelaki tu dengan selamba je, terus je ambil kerusi dan duduk di meja Kate. "Ni akulah Don. Kita dulu pernah sama-sama satu sekolah menengah." "Oh Don, rasa macam pernah dengar nama tu. Tapi siapa ya?" Tapi Don ni peramah. Agaknya Don nampak muka Kate macam keliru je. Don pun ceritalah sedikit pasal sekolah menengah yang diorang pergi tu. Siapa cikgu paling garang, siapa amai paling cantik, kes budak kelas Kate kena tangkap isap rokok belakang tandas. Kate pun layanlah Don sembang punya sembang. Memang betul lah kot Don ni kenal Kate, tapi Kate je yang tak ingat. Sebab Kate pun dah belas-belas tahun tinggalkan sekolah. Tapi kenapa Don ni nampak muda belia, walaupun kalau ikutkan dia sebaya Kate yang dah nak masuk umur 40-an. Makin banyak Don cerita, Kate semakin menjedari akan sesuatu. Don budak kelas 3A kawan baik Benny. Lepas tu baru Kate tersedar, Don, ni bukan ke dah meninggal kena langgar depan sekolah masa tingkatan 4 dulu. Kate ingat lagi sebab kemalangan tu berlaku betul-betul lepas tamat sesi persekolahan. Dan sekolah pun pernah buat majlis peringatan untuk mendiang Don. Potret hitam putih Don terpampang di depan pagar sekolah dikelilingi bunga-bunga dan lilin. Itu adalah amalan bagi orang-orang Kristian untuk mengingati pemergian orang yang mereka sayangi, ataupun orang-orang
yang meninggal dunia. Kita teruskan dengan kisah yang selanjutnya. Tengah duk sembang-sembang tu, makanan pun sampai. Tapi Kate dah kehilangan selera nak makan. Otak dia ligat memikirkan alasan apa yang nak diberikan untuk dia pergi dari situ. Kate berlagak tenang, walaupun dalam hati dia punyalah takut. Alamak bro, aku lupa nak bawa dompet lah. Kau tunggu sini dulu ya. Aku nak balik kereta jap nak ambil dompet. Kate cepat-cepat bangun nak belah dari situ. Tapi Don sempat tarik tangan Kate, cuba menghalang Kate dari pergi. Tak apa, biar aku belanja kau. Aku ada bawa duit ni. Don menyeluk ke poket seluarnya dan mengeluarkan beberapa keping wang kertas. Tapi wang kertas itu macam nipis je. Terbeliak mata Kate bila dia terperasan, weh tu duit kubur. Sahlah yang si Don ni bukan manusia dah. Bro, tak apalah. Aku baru teringat orang rumah dah masak. Sorry bro, aku balik dulu. Kate cepat-cepat meluru keluar dari restoran tu. Tapi Don sempat lagi berkata pada Kate, alah bro, janganlah macam ni. Aku baru nak ajak kau pergi mancing kat sungai tu. Kate hanya menggeleng-gelengkan kepala, tanda tak nak. Don ikut Kate sampai ke pintu restoran sambil mengesa Kate untuk ikut mancing dengan dia. Tapi Kate tak pandang belakang langsung. Kate dapat je keluar dari restoran tu, tapi langkah Don seolah-olah terhenti di muka pintu. Tak apalah. Kate, kau tak layan aku hari ni? Aku akan ingat benda ni sampai mati. Walaupun intonasi suara Don tenang tanpa ada tanda-tanda marah, tapi ayat Don tu cukup bulu roma Kate meremang. Don tak tunggu dah. Terus dia buka langkah berlari kat tengah-tengah pekan tu. Tengah berlari tu baru Kate perasan, kenapa aku macam tak cam tempat ni. Pekan tu kecil je, Kate pun dah 4-5 kali datang ke pekan tu nak beli rokok dan minum kopi. Tapi kenapa baru dia perasan ada kedai tu? Ada kedai ni, tak silap depan sekolah tu lah kedai 7E. Tapi sekarang apa jadi kedai Sing Seh pula? Lagi takutlah Kate dalam fikiran Kate. Adakah dia dah termasuk di alam barzah? Dah 5 minit cari jalan pulang tu, masuk simpang sana, belok kanan, belok kiri. Entah macam mana akhirnya Kate berjaya juga keluar dari tempat tu dan kembali ke pekan kecil tu. Kate pun teruslah balik ke kemah dia. Kawan-kawan Kate pun tanya, kau pergi mana tadi? Kenapa berpeluh-peluh ni? Kate pun cakaplah, aku pergi makan kat restoran BBB tadi. Aku ajak korang tak nak. Ini berpeluh sebab baru makan sup panas. Kebetulan ada salah seorang kawan Kate tu memang orang situ. Restoran BBB? Mana ada restoran BBB kat pekan tu Kate? Senyum kelak dan kasih alasan. Mungkin dia salah baca nama restoran kot. Walau bagaimanapun, tiada apa-apa insiden pelik berlaku pada Kate. Lepas kejadian itu, semuanya normal je. Sehinggalah 3 bulan kemudian, satu tragedi menimpa keluarga Kate. Kate kehilangan adik lelakinya. Adik lelaki Kate ni tak reti berenang, tapi kawan-kawan mendiang cerita, mendiang ni saja je berendam kat tempat cetek. Airnya paras pinggang mendiang je, tapi tiba-tiba mendiang macam ditarik dari bawah sehingga tenggelam. Seorang yang berada di tempat tu cuba nak selamatkan mendiang, tapi mendiang macam tersangkut di bawah air. Hanya bila mendiang dah meninggal je, barulah mayat mendiang dapat ditarik keluar. Lokasi kematian mendiang di Sungai A. Inilah kisah seram yang dapat aku kongsikan. Apabila pengalaman ini telah berlaku kepada seseorang dan telah pun mengongsikan kisah seram ini kepada kita semua para pendengar, semoga kisah ini dapat memberikan sedikit sebanyak kepada kita. Yang mana yang baik kita jadikan tauladan, yang buruk kita buanglah jauh-jauh. Semoga kita berjumpa lagi dalam kisah seram yang akan aku kisahkan kepada anda nanti. Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi. Bye.